Matematik tingkatan 4, bab 6, ketaksamaan linear, SP, melorik ketaksamaan linear. Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Baiklah, kita masih lagi di dalam bab 6, ketaksamaan linear. Untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik melorik rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut lagi, cikgu ingin kamu mengetahui dan mengenali keempat-empat jenis simbol yang akan cikgu terangkan sebentar nanti. Di mana simbol yang pertama adalah simbol lebih besar dan yang kedua adalah simbol lebih kecil. Kedua-dua simbol ini apabila kita ingin melorikkan rantau, garis yang kita perlu lukis adalah menggunakan garis sempang, iaitu garis putus. Dan untuk simbol lebih besar, kita akan melorik di sebelah atas atau kanan. Dan simbol lebih kecil, kita akan lorik di sebelah kiri atau bawah. Bagi simbol lebih besar dan sama atau simbol lebih kecil dan sama, garis yang kita akan lukis adalah dengan menggunakan garisan penuh. Dan bila kita melorik, garisan lebih besar atau sama adalah untuk melorik di bahagian atas dan kanan, dan simbol lebih kecil dan sama adalah untuk melorik di sebelah kiri atau bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan simbol melorik sebelah atas, sebelah kiri, sebelah bawah dan sebelah kanan? Kita lihat contoh yang tersebut. Okey, apabila kita melorik untuk simbol lebih besar, tak kiralah lebih besar atau lebih besar dan sama, kita akan melorik di sebelah atas andai kata graf itu condong, dan untuk simbol lebih kecil kita akan lorik di sebelah bawah. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, andai katalah sesuatu garisan itu adalah X sama dengan K, iaitu garisan tegak. Maka untuk simbol lebih besar, kita akan lorik di sebelah kanan. Dan simbol lebih kecil atau lebih kecil dan sama, kita akan lorik di sebelah kiri. Bagi contoh yang ketiga, untuk garisan atau persamaan Y sama dengan H, untuk simbol lebih besar, kita akan lorik di lebih besar, dan lebih besar atau sama, kita lorik di sebelah atas. Dan untuk persamaan Y lebih kecil daripada H atau Y lebih kecil dan sama dengan H, kita lorik di sebelah bawah. Kita akan lebih memahami nanti apabila kita melihat contoh yang seterusnya ini. Okey, baiklah. Untuk memastikan kamu lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini, mari kita lihat contoh yang pertama. Diberikan bahawa soalannya berbunyi, lorikkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, jika kita lihat, apabila kita ingin melukis graf, simbol lebih kecil itu kita tukarkan kepada Y sama dengan 1. Jadi apabila kita lukis graf Y sama dengan 1, kita mencari nilai Y1 dan kita gariskan. Kenapa di situ garisan yang dilukis adalah garis putus-putus? Kerana simbol yang diberikan adalah lebih kecil sahaja. Kan macam yang cikgu dah terang tadi, bila simbol Y lebih kecil sahaja, tak ada sama dengan, maka dia akan garisan putus. Kalau ada Y lebih kecil atau sama dengan, maka dia adalah garisan lurus. Jadi di sini adalah Y lebih kecil daripada 1, bermaksud dia adalah garisan putus. Jadi bila kita lukis Y sama dengan 1 garisan putus-putus, yang kita dapat adalah seperti dalam gambar rajah. Dan kita tahu tadi bila kita ingin melorik Y lebih kecil, simbol lebih kecil adalah untuk atas atau simbol lebih kecil adalah untuk bawah atau sebelah kiri. Jadi di sini bawah, maka kita lorikkan di sebelah bawah dengan penuh. Untuk contoh yang kedua pula, kita melihat bagaimana kalau kita ingin melorik jika garisan persamaan yang diberi adalah melibatkan condong.
So, kita lihat contoh yang kedua, iaitu lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Di mana kalau cikgu ubah persamaan itu Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X tolak 2, bila kita tukar kepada persamaan untuk kita melukis garis lurus, ianya akan menjadi Y sama dengan negatif 2X tolak 2. So, bila kita lukis Y sama dengan negatif 2X tolak 2, kita akan mendapat garisan condong yang berwarna merah itu. Okey, bagaimana nak melukis garisan lurus itu? Untuk pelajaran seterusnya cikgu akan tunjukkan. Cuma untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melorek. So, kalau kita tengok simbol lebih besar dan sama, simbol lebih besar menunjukkan kita lorek belah atas atau kanan, dan ada perkataan lebih besar dan sama menunjukkan jenis garisannya garisan lurus. So, kita lukis garis lurus dan kita lorek di sebelah atas sebagaimana yang telah cikgu lorekkan tersebut. Seterusnya, kita lihat contoh yang ketiga, iaitu contoh yang terakhir. Diberi soalan, lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan, di mana persamaan diberikan adalah X lebih besar daripada negatif 3. Bila kita melukis graf X, kita kena cari X sama dengan 3. So, X sama dengan 3 adalah X sama dengan negatif 3 adalah garisan yang tegak yang memotong pada X sama dengan negatif 3. Itu yang pertama yang kamu kena faham. Dan apabila kita ingin melukis, kita kena ketahui jenis garisan. So, simbol di situ hanya lebih besar. Maka jenis garisan adalah garisan putus-putus. Maka kita lukis garisan putus-putus yang memotong pada X sama dengan negatif 3. Cikgu dah lukis garisan berwarna pink tersebut. Dan simbol lebih besar daripada negatif juga, lebih besar juga menunjukkan kita perlu lorek di sebelah kanan. Maka cikgu lorekkan di sebelah kanan garisan tersebut untuk menunjukkan bahawa itu kawasan yang kita ingin cari. Baiklah, cikgu rasa cukup untuk itu dulu setakat hari ini. Kita akan sambung lagi di pelajaran akan datang. Cikgu harap latihan yang cikgu berikan kamu siapkan, dan kita jumpa di kelas yang selanjutnya.